Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tamanya sekali saya ingin memohon maaf lah disebabkan gangguan teknikal tu. So, kita terpaksa hentikan live. Dan ini saya record lah. So, nanti akan di live stream kan pada hari esok jam 9 malam. Saya minta maaf sangat-sangat sebab benda ni di luar jangkaan. Okey, baik. Tanpa buang masa, kita sambung. Kita sambung analisis kita untuk pair Euro USD. So, macam saya cakap tadi, ni apa benda tiba-tiba ada trend line kat sini? Oh, sorry. Ini tadi. Okey. Okey, apa yang saya nampak dekat EU ni? EU ni dia dah membuat satu impulsive move. Satu impulsive move ke atas and then dia membuat satu correction yang sangat besar. Sangat lama. Okey, tengok dia start drop daripada 1 Ogos and 2 Januari 2017. Sekejap, 1 Ogos berapa tadi? 1 Ogos 2008 Ogos ke Julai ni? 1 Ogos 2008 dan dia start pick up naik balik di kawasan sinilah. Dekat 2 Januari 2017, bayangkan. Lama tak lama lah dia punya correction tu. So yang ini saya nampak very clear lah direction dia nak menyambung kenaikan. Kenapa saya kata dia nak menyambung kenaikan? Okey, macam saya cakap tadi on pair AUD USD, kita nampak apa yang saya buat, saya akan tarik trend line dulu. Okey, saya tarik trend line, saya tarik sini. Saya tarik sini. Bila dia dah touch je point yang ni, so saya nampak dia dah break. Dia dah break and then dia menunjukkan EU ni dah bersedia untuk fly balik, iaitu menyambung kenaikan daripada dia punya correction ni lah. Dia nak menyambung kenaikan daripada impulsif ni, impulsif, correction, impulsif. Biasa macam tu lah kan, dia macam A, B, C. Tu basic pergerakan market macam tu. So, yang ni saya nampak dia nak memang nampak nak fly lah. So, lagi satu dia tak dia punya kenaikan tu dia tak nampak yang dia mampu untuk break kawasan ni. In future mungkin lah. Tapi yang sekarang ni on current market ni saya tak nampak lah dia mampu drop since dia macam dah lama sangat drop kan. And then sekarang ni pun dekat area kawasan yang current market ni pun kita dah nampak dia tak mampu drop pun kawasan ni. Yang tu nanti kita cerita dekat time frame lagi kecil. Apa sebab saya kata yang EU ni dah mula untuk membuat kenaikan. Okey. So ini saya nampak. Satu lagi saya nampak dekat sini. So trendline ni dia nampak orang kata apa? Cun lah, dia punya nampak menaik kat sini. Walaupun current kat sini dekat atas ni kita nampak dia menurun, tapi dia dah break. Okey. Tu yang saya nampak. Dia dah break. Alright. So, projection kita untuk EU ni, kita expect dia terbang. Okay, kita move to monthly, monthly pula. Weekly. Okay. Weekly pula kita tengok. Alright, saya padam dulu yang untuk monthly punya lukisan. Weekly, apa yang menarik weekly ni? Okay. Weekly, kalau tuan-tuan perasan tadi dekat monthly, dia nampak dah penat. Penurunan dia tengok lah, dia punya drop kau-kau. Dia punya drop agak keras. Seller je conquer.
and then dia dah start buat. Ini saya nampak sebagai apa? Apa pattern ni? Saya nampak ni sebagai pattern lah. Saya nampak ini as a triple bottom. Kalau saya salah tu minta tolong betul lah dekat ruangan komen. Triple bottom. Bottom pula. Bottom. Okay. Saya nampak ini adalah sebagai triple bottom. Di mana price dia bermain dalam kawasan ni. Ni mungkin tak sampai lah kot. Tapi saya nampak dia sama ada double bottom atau triple bottom lah. Tapi saya at first glance saya nampak sebab dia ada naik satu, dia turun, dia naik, dia dua kali turun macam tu. So saya nampak dia sebagai triple bottom lah. Mungkin boleh sampai ke sini. Kita bagi dia touch. Macam tu. Boleh macam tu. Okay. So apa yang saya nampak dia adalah price dah mula penat, and then dia membuat satu impulsive move ke atas. Impulsive move ni yang orang kata saya shadowed banyak kat sini, area di sini. Sebab yalah kita nampak yang big time frame dia dah buat impulsive move. Lepas tu dekat monthly lah. Lepas tu bila tengok weekly dia dah buat macam ni pula. So saya expect ni first wave lah. First wave untuk melengkapkan 5 pergerakan impulsif tadi tu. Kalau dekat time frame besar. So bila dia turun sini turun, lepas tu macam-macam kat sini saya dah tercedok kat sini. Elok-elok dah biru. Konon-konon nak swing lah konon. Ambil kau. Dia swing sampai account MC. Okay. Lepas tu dia keep on turun. Then dia buat lagi satu kenaikan. Bila dia buat satu lagi kenaikan, yang saya nampak sekarang dekat current market sekarang adalah satu pattern yang agak menarik. Okay. Satu pattern yang agak menarik. Apakah pattern itu? Jom kita tengok. Inilah dia patternnya. Okay. Sekejap. Saya nampak dia macam pennant juga ni. Sebab normally lah kalau pattern gini kita tunggu dia break atas bawah je lah. Sama ada break atas atau break bawah lah. Tapi kalau break bawah kita tengoklah dekat mana potential tempat dia nak turun. Tapi memandangkan sekarang ni saya nampak dia masih di dalam zone seller. Okay. And then sekarang ni pun dekat last one new candle pun engulfing. Tapi ada satu lagi sebab kenapa saya expect dia nak naik. Okay, kita tengok dekat daily. Okay. Kita tengok dekat daily. Dekat daily ada jawapannya. Okay. Sorry bukan kat daily, ada jawapannya. Dia punya membentuk pattern tu, dia punya counting macam yang tadi tu lah. Macam yang AUD USD tadi. So dia dah ada satu impulsive move up. So ini macam tadilah, kita kira macam tadi balik. Ini cara saya lah, cara saya. Saya tengok ini sebagai 1, ini 2, and then ini 3, and then dia nak buat 4. Buat apa benda tu? Nak membuat 4 punya kata apa? Counting wave yang keempat. So saya nampak dekat sini ada potential lah untuk dia naik. Dia naik sampai tahap ke mana, saya expect dia naik sampai sini lah.
So bila kita nampak dia punya impulsif dan kiraan dia macam ni, dan bila market dindong-dindong naik atas macam ni, kita kira as a correction, kita tengok dia punya pattern ni pun dia ada 5 kiraan juga. So yang ini A, B, C, D, E, and then saya expect market sama ada dia drop ataupun dia continue naik atas memecahkan ni. Sebab kita kena consider monthly punya time frame juga. Sebab monthly punya time frame menunjukkan dia terang-terang apa orang kata market dah menunjukkan dah penat. Dia dah penat nak turun. So sekarang saya lebih bias kepada dia nak buy lah. Saya bias kepada dia nak go up. So kita tengok apa yang ada dekat daily ni. Sebab kan saya cakap dia nak up. Dekat sini ada satu bullish engulf. Memang sangat disukai oleh kebanyakan trader. Tapi tak tahulah kebanyakan trader ke ataupun third eye semata. Wallahualam. Tapi ada je suka dia tahu rahsia engulfing ni. Nak tahu rahsia engulfing? Tengok. Mr. Flaha pernah share apa tu rahsia engulfing. Tak silap saya mungkin dalam video dalam YouTube tak sure ada ke tak. Tapi mungkin boleh check lah. Tapi Mr. Flaha pernah share tentang rahsia engulfing ni. And then macam mana nak trade engulfing ni. So bila saya nampak kat sini saya mark and then price sekarang pun dah touch. Tadi masa kita live tadi dia belum touch lagi. Dia tengah on the way nak touch. So sekarang dia dah touch and then dia dah reject kawasan ni. Apakah maknanya tu? Itu kita tengok dekat time frame H4. Kalau saya nampak ni dah macam ni satu pattern dah ni. Sebab saya memang suka trade on pattern kan. So saya nampak ni sebagai pattern jugalah. Apa tu pattern tu? Macam saya cakap tadi, kalau nak buy kita pakai pattern apa? Reversal pattern kan. Reversal pattern iaitu pattern falling wedge. Di mana falling wedge tu? Yang saya nampak falling wedge tu terjadi di sini. Market tengah jalan boleh lah. Buatnya dia break bawah, tengah ngak. Okay, tak adalah. Alright. So, ini yang saya nampak. Market sekarang ni dia dah buat 1, 2. Saya consider sebagai 2 juga kot. Mungkin lah. 1, 2, 3, 4. Sorry. Betul lah. 1, 2, 3, 4, 5. Dia nak buat ke 5 punya ni. Dia kalau break, andai kata dia break, so tunggu dia retest and then go up. Tunggu dia retest and then masuk buy. Andai kata dia break trend line atas ni. Okay. So basically saya nampak on AU macam tu lah. Okay, soalan famous lah. Sampai mana nak buy tu? Kalau saya rasa cukup, saya close. Tapi ada yang tak macam tu kan. Ada yang macam nak tunggu juga bagi tahu dekat mana nak ni kan. So, apa yang saya nampak kat sini, first thing first, apa yang saya nampak kat sini ialah area sini. Saya padam tempat ni. So kita dah nampak kan nak entry kat mana tadi kan. Saya tak ajak entry tapi dia ada potensi lah. And then dia punya, sorry saya lupa nak bagi tahu.
Dia punya risk pun dalam berapa pips kat sini. So berkemungkinan tadi yang ni kotak ni kita tanda based on daily kan. So dekat H4 ni kalau kita tengok betul, H4 ni ada juga engulfing. So dia lagi mengurangkan risiko anda untuk trade. Untuk anda masuk position. So kita tengok berapa dia punya risk dia. Risk dalam 25 pip mungkin boleh anjak ke sikit lah. Anjakkan sikit jadi 30 pips ke atau 40 pips, depends on berapa yang anda sanggup rugi. Kita kena tahu berapa yang kita sanggup rugi. Kita kalau nak trade, kita jangan ni untuk para trader yang baru sangat berjinak. Jangan fikirkan untung, fikirkan rugi dulu. Walaupun rugi tu agak negatif, tapi kita kena consider. Kalau kita tak fikir rugi, kita tak letak stop loss. Ada yang jenis memang takkan pakai stop loss sebab dia tahu apa yang dia buat. Tapi untuk yang baru-baru ni, anda dinasihatkan gunalah stop loss sebab anda masih belajar lagi cara pergerakan market. Market tak tahu apa benda yang jadi kat market tu. So gunalah stop loss. So kalau anda kata nak buy sama ada dekat yang cat area tadi, kalau daily tadi mungkin risiko dia dalam berapa tadi? Risiko daily mungkin dalam 50 pips. Dah macam gold lah. Tapi untuk major pair ni tak payahlah SL besar sangat. 30 pips tu pun dah memadai lah sebab dia tak ganas lah macam kalau kita trade gold ke. Gold tu pun minimum 50 pips kalau siapa nak letak SL. Kalau letak 30 memang chances untuk dia hit SL baru dia pergi tu dia agak tinggi lah. So okay, sambung balik. Dekat sini kalau siapa yang masuk tadi, siapa yang masuk tadi, alhamdulillah lah, dah biru lah. Mungkin market ada je possibility untuk dia nak naik, dia nak turun, ambil order dekat H4 tu baru dia fly. So dia fly sampai tahap mana? Okay, saya padam dulu ni. Saya nampak sini ada satu area di mana swap zone. Area swap zone. Iaitu kuasa buyer dipecahkan dengan sekeras-kerasnya. Tengok kat area sini. Okay. So kalau siapa yang tunggu dekat H4 tu risiko dalam 30 pips kan. So kalau anda kata dah buy and then nak first target kita kat area sini lah. So ini tengok berapa reward dia. Dalam 190 pips. Okay. Not bad. 190 pips. Tu berapa tu? Nisbah berapa tu? Nanti tolong kira. Okay. Okay. And then second target kita adalah di sini. Sorry. Beda je target. Di sini. Apa itu? Engulfing juga. So engulfing ni kita yang menunjukkan market seller masih menguasai tapi itu di daily. So berkemungkinan dia naik and then dia turun, dia terbang balik ke dia pecahkan ni, kita tak tahu, Wallahualam. Tapi so far on current market sekarang ini yang saya nampak lah. Market berpotensi untuk pergi ke kawasan ni and then drop, naik balik, ataupun dia terus pergi naik ke sini, dia drop ke area sini. Kenapa area sini? Sebab dia previous low. So area sini yang dah dipecahkan and then terbang. Mungkin, kita tak tahu. Sebab saya target EU tadi adalah untuk kita buy kan. So itu adalah EU. Itu apa yang saya nampak dekat EU lah. Ni cantik ni pattern ni. Cantik ni dia punya falling wedge ni. Siapa nak masuk position silakan, tapi itulah.
make sure anda meminimumkan risiko anda. Gitu. Okay. Sekejap, bagi saya minum air sekejap. Haus pula. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. AU kita dah settle, EU kita dah settle. Macam dengar bunyi sama kan? AUD, USD kita dah settle, Euro, USD kita dah settle. Baru nampak lain sikit. Okay, so now kita pergi ke NZD, USD. Apa jadi? Apa sudah jadilah. Sebab last time saya ada pernah share lah juga pair ni. Masa tu tak silap price dekat, price naik kat sini. Dia naik ke sini, and dia saya analisis saya suruh dia orang masuk. Saya target bukan suruh dia orang masuk. Saya target dekat sini. Engulfing sini. Okay, kejap. Terus-terus pergi ke H4 kan. Alright, sekejap saya padam balik tadi. Ni saya nak tunjuk apa yang jadi last week lah. So Alhamdulillah lah dapat lah dalam 100p code. Kalau siapa yang masuk betul-betul dekat dia punya ni, tengok sikit. Sekitar 29p. Okey lah, Alhamdulillah rezeki. And then market patah balik. Masa dia buat bullish ni saya dah cut loss lah, cut profit lah. Saya cut profit sebab tengok cara dia macam ganas sangat naik kan. Time frame H4 pula tu. So saya nampak dia masa tu lah saya nampak dia sell. So bila saya tengok balik, saya kaji balik, saya tengok daripada kawasan ni. Okay. Sebab setengah trader, okay ni saya nak beritahu, setengah trader akan nampak ini sebagai satu sideway. Tapi saya pula nampak dia sebagai satu uptrend. Kenapa? Sebab dia keep on buat sekejap. Okay ni. Saya tanda sini lah. Sebab saya suka tanda ujung-ujung. Saya suka tanda shadow-shadow ni. Sebab price pernah pergi ke situ kan. So kenapa kita nak ignore dia? Sebab ada yang suka tanda pakai body. Tu terpulang lah pada cara tanda masing-masing. Tapi ni cara saya tanda. Okay. So saya nampak dia menunjukkan satu uptrend. So sekarang ni bila dia dah move up and then dia balas balik dengan move down, dia bearish balik, tapi dia tak berjaya memecahkan previous low ni. And then dia naik balik, dia pecahkan previous high ni. Dia pecahkan previous high, dia buat high yang baru. And then dia buat high yang baru, dia buat double top pula. So dia drop balik. Dia drop balik. And then sekarang ni dia pun drop. Tapi dia tak berjaya lagi memecahkan previous low ni. Yang seorang-seorang duduk kat sini. Dia tak berjaya pecahkan. So saya consider dia sebagai uptrend lagi. Sebab dia dah menunjukkan kenaikan. And then bila kita tengok dekat current market sekarang, memang jelas lah kita nampak dia terpacak macam ni. Dia macam kuda pun ada, macam tak. Dah mula merepek tu. Okay. Saya nampak dia macam terpacak ni lah. So bila terpacak, first thing first, macam biasa, saya akan tarik trend line. Saya tarik trend line. So saya nampak dia menunjukkan dia dah pecah. Dia buyer dah menguasai. So tengok candle buyer ni, dia retrace sikit. Okay, lepas tu dia move up lagi. So sekarang ni dia dalam fasa correction. So kita tengok dekat weekly pula. So tadi kita nampak arah kan. So kali ni kita tengok kat weekly, apa yang jadi. Apa sudah jadi dah. Sebab dia macam lebih kurang sama je. AUD USD, NZD USD. Movement dia tu. Dia punya current sekarang ni, dia punya pattern bentuk arah movement dia ni.
Oh, pattern bentuk arah movement. Okay, tak apa, ignore je apa yang saya cakap tu. So macam AUD tadi, dia dah memecahkan kawasan uh, previous low ni. Ni yang low paling baru, previous low, previous low ke? Previous low apa? Lower high. Lower high. Tak apalah. Janji dia dah break. Itu yang saya nak bagi tahu. Saya pun jangan guna, so macam confused jap. Dah lah first time ni kan. First time nak record analisis ni. Biasa saya tulis-tulis je. Okay. So dia dah break yang ni. Akan tapi ada satu benda yang menarik perhatian saya ialah di sini. Kawasan bullish engulf ni. Bullish engulf ni belum lagi diambil. So, saya nampak ini adalah sebagai pattern. Dia nak kata rising wedge kot. Saya pun agak muskil. Tapi, betul. Rising wedge. Mungkin. Ya betul. Saya nampak ni sebagai rising wedge. Rising wedge kalau market tengah move up ni, bila ada pula terbentuk rising wedge ni. Tapi ni weekly lah. Ni nampak je macam sikit kan. Tapi sebenarnya berapa besar kawasan ni. Dan berapa lama dia ni. Sebab setiap minggu satu candle. Bayangkan daripada sini 22 Februari sampai sekarang 5 Julai. Ambil 5 bulan. Tak 5 bulan 7 bulan 5 bulan. Okay. Kenapa saya senyap tiba-tiba Okay. Dah 5 bulan lah. Dia bergerak macam ni je kat sini. So macam tadi saya kira dia punya counting tu. Counting tu kita akan kira dekat daily nanti lah. Sebab ni tak nampak. Tak nampak kat mana dia punya satu tu. Okay. So ini kita tanda lah. Kita tanda sebagai engulfing weekly. Kita tengok sama ada dia sampai ke tidak. Bagi saya dia still dalam mode correction. So saya cadangkan untuk siapa yang nak masuk terpulang pada anda. Siapa yang nak tengok dipersilakan. So saya nampak dia ada potensi lah untuk drop. Dia main-main kat dalam kawasan ni and then drop sini baru naik. So kita tengok dekat daily apa daily buat apa tu. Okay. Untuk ni sama juga dia punya kiraan dia. Saya nampak sini sebagai satu. Sebab ni dia move up gini kan. Sini 2. Sini 3. Sini mungkin kat sini, kat dalam kawasan ni 4. And then mungkin dekat sini Allahuakbar kat mana-mana lah 5. Alright. Itu yang saya nampak. Mungkin kat dalam kotak ni 4. Mungkin. Sebab forex ni kan the game of probability. Game kemungkinan. Kita hanya mampu analisa. Tapi bila market buat pergerakan tu kita perhatikan dia. Right. So sini counting dia mana ni? Okay. A B C D E and then baru continue to move up. Mana arrow ni? Ni arrow. Okay lah, mungkin kat sini. Kadang-kadang price tak sampai pun. Kat konon-konon kita nak tanda tu kan. Kadang dia
dia tak price pun. Dah lama-lama baru dia datang balik, baru dia pergi. Macam tu kadang-kadang pun ada jadi juga. Ha, sebab market ni dia gerak based on apa uh, big boys punya ni kan game kan. So yeah. Okay. So kita dah nampak clearly dekat daily dia punya apa benda yang dia nak buat. So bagi saya consider pattern tak siap lah, tapi siapa yang nak masuk dipersilakan. Sebab duit korang kan. So kalau korang nak trade sikit-sikit pun okey je, tapi jagalah lot. Okay. Apa yang menguatkan lagi saya kata dia nak go up tu? Dekat sini InsyaAllah ada jawapan dia. Okay, saya padam dulu. Okay, dekat NZD USD sekarang current price. Saya nampak satu pattern yang menarik. Satu pattern yang menarik di mana saya nampak pattern ini terjadi. Iaitu head and shoulders. Ni left shoulder. Head dia kat sini. And then dia punya ni. So berkemungkinan dia akan mencari kawasan sini. Sekejap saya tukar colour. Uish. Apa tu? Dia mungkin. Nampak tak? Ke tak nampak? Nampak kot. Kenapa dia ada macam ada ray tu Ranges. Padam. Oh, ini yang saya lebah ni. Okay, tak apa. Biarkan. Tiba ada line kuning pula situ. Okay, saya nampak. Betul tak nampak ni Cuba tengok. Left shoulder. Macam mana kita nak tukar tulisan dia ni? Kan? Oh, okay, tulisan. Okay. Alright, baru betul. Okay. So, sekarang nampak price pun dah ambil. Tadi belum lagi. Ni dia dah ambil and then dia dah mula drop. Okay. So, saya nampak macam ni lah keadaan dia. Macam ni lah lebih kurang. Ke bawah sangat left shoulder ni? Saya nampak sini. Kita kalau nak lukis kasih cantiknya. Barulah sedang kita nak tengok. Barulah meriah. Tak adalah meriah. Barulah macam sejuk mata memandang chart lah. Tak adalah sok segabut. So that's why kita orang suka naked chart. Tapi style trading tu pulang masing-masing. Okay je. So ini saya nampak. Saya nampak dia ada berpotensi untuk melengkapkan pattern ni. Pattern head and shoulders ataupun Quasimodo. Okay. Kejap. So adakah bila price dah sampai ke situ, kita nak masuk? So kita tandakan dulu. Kawasan dia. Silap. Kita tandakan kawasan ni. Okay, buat kotak kot lagi macam nampak sikit kawasan penandaan tu. Okay, kita mark dia. Kotak nak merah ni. Kita mark penandaan dia and then kita tunggu apa pattern yang terjadi. So H4 kita nampak macam ni. And then daily pun saya expect dia nak membuat kenaikan. Macam tadilah saya expect kan.
Dia sama ada go down atau go up lah. Sebab ni kalau nak tengok ni masih dalam kawasan bullish engulfing ni. Ni bullish engulfing ni. So, sekejap tengok jelas tak? Padam sekejap. Okay, ni kawasan bullish engulfing tak dipecah lagi. And then ni pun kawasan bullish. Tapi kalau dekat ni dia kawasan base lah. Kalau SND ni adalah satu base lah. Bila mana body ni di break 2 ke 3 candle. Body bearish ni di break oleh buyer punya candle 2 ke 3 candle, and then terjadilah dia base. And then bila sampai sini dia masuk base balik, dia jadi pula engulfing. So sekarang ni yang saya nampak NZD-USD dia just nak collect order seller-seller yang ada kat sini. Memang saya expect dia memang datang sini and then dia drop. So benda tu jadi, Alhamdulillah. Tapi saya tak masuk pun, sebab saya tunggu dekat kawasan sini untuk NZD-USD ni. Saya tunggu dekat saya tunggu dekat kawasan dalam ni. Saya tengok apa jadi. Sama ada apa benda tiba-tiba ni. Okay, sama ada dia membuat satu lagi bentuk pattern HNS dalam kawasan kecil ni, yang itu kita kena refer dekat time frame H1, ataupun pattern iaitu rising wedge, falling wedge untuk kenaikan. Kalau rising wedge dia untuk market dekat atas, dia buat rising wedge. Dia buat macam bentuk macam ni. Dia buat macam ni. Lepas tu dia buat macam ni. Macam tu. Dia buat macam tu. So market dah macam nak naik ni, lepas tu dia dah mula gerak slow, and then dia bermain dalam kotak ni. So kita pun tarik trend line, kita tengok, cantik rising wedge ni. So kita tunggulah siapa yang macam agak-agak kental tu, and then nak letak stop loss ke apa, dia akan sell kat sini lah, kat atas ni. So siapa yang nak macam nak risiko, nak safe entry, tunggu break, retest, and then tunggu dia drop. Itu kalau macam nak trade pattern lah, nak trade pattern rising wedge. So sini macam keadaan yang sama juga, sama ada HNS, engulfing ataupun falling wedge. Kita tunggu ketiga-tiga kejadian tersebut. So kita tengok berapa risk kita. Kalau kita nak masuk. Sama juga macam EU tadi, dalam 25-30 pips. So ambil lah 30 pips. Nak kurangkan sikit risiko, ambil lah kawasan ni. So mungkin dapat lah risiko 25 pips. And then reward dia, target dia kat mana? Target dia kat mana? Kalau macam tengok ni tadi, kalau macam saya lah, saya memang tamak target tinggi je. Mungkin boleh target first area dekat sini dulu, dekat kawasan sini. Sebab sini satu swap zone lah, kita panggil satu swap zone, di mana price break dengan clean break. Clean break. Di mana dia dah cucuk, and then dia naik balik, dia masuk balik, and then dia terus break dengan body. Dan kenapa saya pilih kat sini, kenapa tak sini? Sebab dia sorang-sorang je kat sini. Bila kita tengok tu, kita dah nampak dah dia sekor tu. So kita consider as dia adalah satu kawasan swap zone. Sini adalah kawasan, saya tulislah, kawasan swap zone, di mana price akan datang balik untuk repair kawasan yang dah di break tu, and then meneruskan penerjunan. Second target adalah di sini. Okay, engulfing ni clean lagi ni, tak ambil lagi ni. Macam ni semua dah ambil lah.
So yang ni tak ambil lagi. So dia possible untuk dia masuk ke sini dia drop. So apa kita tengok apa benda yang dekat kawasan ni kalau kita nak ni. Oh, bak tu. Jelas. Nyata dan jelas dia punya engulfing tu. Wah, ni kurang lah sikit risiko. Tengok risiko dah berapa. Ui, kering tekak juga buat live ni. Okay, kita tengok. Alah, 23 pips. So kalau macam mana kata nak masuk, sama juga macam tadi. Kita tengok apa benda yang jadi. Bila sampai kawasan ni kita tengok. Kalau macam saya jenis kalau price dah jalan, saya akan BE. BE and then kalau anda kata apa-apa terjadi dekat sini, dia nak reverse ke apa ke, saya akan tengok apa pattern dia. Kalau price datang dengan keras and then break, and then berkemungkinan dia akan mencari kawasan ni. Berkemungkinan tu saya nampak lah. Okay. Saya rasa setakat tu je saya punya. Oh, sebelum tu kita tengok. Risk dalam 30 pips contoh. So reward 146 pips, not bad. And then second dalam 220 pips. Not bad juga. Not bad, not bad. So andai kata lagi. So, itulah dia. Adakah price mampu sampai kawasan ni? Mungkin memang mungkin sampu, mungkin mampulah. Sebab ni ada order yang belum clear lagi kat kawasan ni. So apa-apa pun kita tengoklah. So far projection saya memang nampak NZD USD ni nak naik lah. Ni sebab agak macam lawa je pattern ni. Kan macam kemas je. Kita kemaskan balik. Okay. So itu sahaja daripada saya. Kalau ada salah silap, kalau ada yang tak faham, boleh tanya terus dekat ruangan komen. Jangan lupa share analisis ni supaya masing-masing dapat manfaat, insya-Allah. Dan jangan lupa follow and like page The Third Eye sebab kami baru lagi. So kami banyak lagi perkongsian yang nak dibuat. So moga-moga dengan anda punya support, anda kakak-kakak abang-abang punya support, otak-otai punya support, follow page kami, membuatkan tim-tim kami lagi bersemangat untuk share konten yang orang kata dapat membantu sesama kita lagi-lagi dalam musim pandemik ni. Dan jangan lupa jaga diri, sentiasa patuh pada SOP. Walaupun kita dah lama terkurung, tapi nak buat macam mana kan? Sebab kes pun semalam pun dah 7,654. Macam mana saya boleh hafal? Sebab nombor dia lawa. Okay. So saya rasa itu sahaja untuk analisis daripada saya, Sir Matt. Jangan lupa follow juga saya punya Facebook, Sir Matt. Ikut ejaan tu, SIRMATT. Boleh juga follow saya punya page. Page pula. Perasan ada page. Saya punya Facebook profile. Account personal lah. So, jaga diri sekali lagi. Sentiasa trade dengan berhemah. Jangan kejar market. Okay. Jangan acah-acah nak balas dendam dengan market. Jangan. Sebab saya pun dah melalui situasi tu. Konon-konon nak apa orang kata, nak ajar market lah konon. Sekali terciduk. Macam yang jadi kat EU lah. Saya terciduk banyak kali kat EU. Euro USD. So itulah dia. Sedikit sebanyak perkongsian daripada saya yang baru first time buat live analysis ni. Terima kasih. Assalamualaikum. Moga kita berjumpa lagi. Bye.